Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita program tuition online Pelis Mengaji untuk tahun 2020. Alhamdulillah, pada pagi ini saya akan lagi mengambil lagi slot kita untuk matematik tahun 4, dan untuk tajuk hari ini ialah kita isi padu cecair. Jadi cikgu berharap sama-samalah kita, anak-anak kita daripada tahun 4 khasnya dan semualah yang bersama kita online pada hari ini untuk kita sama-sama mengikuti program Perlis Mengaji yang diusahakan oleh Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Kerajaan Negeri Perlis serta Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Salam satu haluan sehaluan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang sama-sama dengan saya pada pagi ini, sama dengan cikgu pada pagi ini, pagi-pagi Jumaat yang berbahagia untuk kita mengikuti program kita pada ini dengan bentuk matematik tahun 4. Jadi cikgu berharap semua anak-anak murid cikgu yang bersama cikgu hari ini bersedialah dengan buku teks tahun 4 khasnya, alat-alat catatan, buku, kertas dan sebagainya lah, untuk kita sama-sama buat nota. Apa yang akan cikgu sampaikan hari ini adalah tak susah. Kita dapat sama-sama belajar untuk kita mengisi cuti ataupun mengisi minggu PKP pemilihan pada kali ini. InsyaAllah kita sama-sama untuk topik ukuran dan sukatan, iaitu isi padu cecair. Dan anak-anak boleh bukalah buku teks, tengok untuk muka surat yang ada isi padu cecair. Hari ini kita nak tengok sikit, nak menyelesaikan ayat matematik lah, operasi bergabung, tambah dan tolak berkaitan dengan melibatkan unit mililiter dan liter, insyaAllah. Dan sebelum tu kita nak belajar juga bagaimana nak membaca isi padu cecair yang ada dalam satu bekas, insyaAllah. Dan anak-anak pun boleh sama-sama mengikuti untuk belajar di rumah nanti, insyaAllah. Baik. Hari ini yang selalu kita jumpa lah bika-bika dan silinder-silinder yang ada cecair di dalam, ada air ke, ada cecair di dalam. Bagaimana kita nak membaca isi padu yang ada di dalam bekas tersebut. Berapa bacaan dia ni? Contohnya macam itulah. Jadi dia tak sama dan kita akan belajar nanti. Objektif kita ini ialah yang pertama dapat membaca lah isi padu cecair yang ada di dalam satu bekas. Kalau yang anak-anak dapat yang tu, jadi berjaya lah. Cikgu harap semua yang ada bersama dengan cikgu hari ini dapat mengikuti dengan apa yang akan cikgu sampaikan. Ini contoh-contoh bika-bika, silinder penyengat dan yang jak lah, semua lah yang kita guna di dalam makmal kita, di rumah kita, semualah, insyaAllah lah, yang selalu kita jumpa dalam pengajaran dan pelajaran matematik dan sains juga ada. Dan yang inilah kita nak belajar hari ini, dan kita sama-sama dalam masa yang terluang, bukan dalam 30 minit 40 minit ni, untuk kita sama-sama mencari ilmu
untuk bekalan kita insya-Allah dalam kehidupan kita seharian. Okey, ini contoh. Okey, dalam bekas ni ada ayat cecair. Cecair macam mana kita nak baca dia? Nak tengok dia cara yang sebenarnya, cara nak melihat dia, cara nak membaca ni, nak tengok macam mana? Nak tengok di atas ke, dari bawah ke, di tengah ke, macam mana lah? Ini contoh. Okey, kita tengok kita balik ni. Jika dalam satu bekas, mata kita nak tengok di mana? Nak tengok dari atas ke, dari A, dari B ataupun C. Kita boleh tengok dari atas pun kita boleh tengok, dari bawah pun kita boleh tengok, dari tengah-tengah pun tengok. Okey, kita boleh tengok, boleh lihat bacaan ayat tersebut dalam bekas ni dan silinder ni. Nak tengok yang mana satu? A, B atau C? A, B atau C? Ya, cikgu tahu. Bagus. Yang A ni tak tepat, di atas tak tepat. Bawah pun tepat. Jadi kita kena tengok dari mana? Ya, dari tengah-tengah. Kita kena tengok dari tengah. Bawah bacaan dia tepat. Kalau ada dalam silinder ataupun dalam bika ke, dalam sesuatu bacaan, dalam botol ke, yang ada bacaan, ya, kita tengok di tengah-tengah. Ya, kita tengok di tengah-tengah. Jadi baik. Boleh nah? Jadi sesuatu bekas dalam silinder ni, dan jangan kita jangan tengok di atas, dia tengok di bawah, kita tengok di tengah-tengahnya. Ada berapa bacaan dia. Okey. Terusnya, ini dalam kehidupan harian kita selalu jumpa air minuman atau air mineral di dalam bekas-bekas macam ni. Ini ada selalu kita tengok. Jadi dia dalam ukuran ni berbeza daripada dalam bekas kap, kata-kata cawan ni, terus kepada yang paling besar. Okey, berapa ukuran, berapa jumlah, berapa isi padu cecair tersebut dalam bekas-bekas ni. Ini di rumah kita ada, cuba tengok. Siapa yang ada beli air mineral ataupun air minuman ataupun air yang berjenama lah, tengok yang bekas ni, berapa bacaan dia, berapa isi padu dia. Okey. Mari kita tengok sama-sama lah. Ini kita semua tahu. Kita tengok. Okey, yang pertama, yang bekas yang kecil selalunya 250 mm. Yang cikgu ni pada ni 250 mm bekas ni. Air ni. Bekas botol kecil ni. Ya. Okey, yang kedua, botol yang kedua ni sederhana sikit selalunya. Ya, selalunya 500 ml. ml ni ialah mililiter. Cikgu harap semua anak-anak cikgu yang bersama cikgu hari ni, yang ada di depan cikgu dan ada di luar sana, atau bacaan ml ni ialah mililiter. Selalunya kita mililiter ni dalam isi padu yang kecil, yang sikit-sikit. Kita tulis dalam mililiter. Ni 200 mililiter, 500 mililiter. Besar sikit. Berapa ukuran dia, bacaan dia? Botol yang kedua ni, kap tadi ataupun cawan tadi 250 ml. Botol yang pertama 500 ml. Botol yang kedua, yang ketiga 800 ml. 800 ml. Yang ketiga ya 1000 ml. Selalunya sampai 1000 ml kita tulis 1000 ml. Dan kita tengok yang okey, yang besar ni. Bekas yang besar, yang keempat, botol yang keempat. Botol yang keempat berapa ukuran dia? Ya. Dah dibagi dalam bentuk liter. 1.5 liter. Ini liter, mililiter. Baik. 1.5 liter bekas ini, kita tengok yang satu ni, yang ni. Ini cuma cikgu nak beritahu dalam kehidupan seharian kita ada bekas-bekas ataupun botol-botol yang isi padunya boleh isi 250 ml, 500 ml, 800 ml, 1000 liter, 1000 ml, 1000 ml, lepas tu 1.5 liter, dan yang ke sini ialah 5.5 liter, kadang-kadang ada 6 liter selalunya. Dan yang paling besar ialah 10 liter.
Ini 10 liter. Jadi kalau isi padu yang banyak, kita ukurnya dalam liter. Yang sikit-sikit dalam mililiter. Jadi di sini kita boleh tahu. Kita boleh buat perkaitan. Liter dengan mililiter. Liter selalunya isi padu yang besar-besar. Dan mililiter. Apa perkaitan antara liter dengan mililiter? Kalau kita tengok. Baik, kita tengok sini. 1 liter. Ada di sini 1 liter. Tak ada, cikgu tunjuk sini 250 mililiter. Ini 1000 mililiter. Ini 1,5 liter. Kalau 1 liter sama berapa dalam mililiter? 1 liter sama berapa dalam mililiter? 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Okey. Kalau kita tengok di sini, dalam botol-botol, dalam bekas-bekas yang cikgu tunjuk di sini, yang mana yang 1 liter? Botol yang mana 1 liter? Ya, botol yang ketiga. Ini botol ni. Botol pertama, botol kedua, botol ketiga. Ini adalah 1000 mililiter sama dengan 1 liter. Ya. Jadi kita boleh dapat tahulah di sini bahawa 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Kita tak ukur lah, kita tak buat aktiviti lah, cikgu beritahu terus lah, dan anak-anak buat catatan lah. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Simbol bagi liter ialah L. Kita tak kata 1L lah, jangan sebut 1L. Kita sebut 1 liter, tulis saja simbol L. Begitu dengan ml, kita tak sebut 1000 ml. Kita sebut 1000 mililiter, simbol saja ml. Kita tak kata 1L sama 1000 ml. L tu tak ada maksud. Jadi sebut liter. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi di ni, botol yang ketiga ini adalah ukurannya 1 liter. Botol yang keempat ni lebih daripada 1 liter. Iaitu 1,5 liter tadi. Yang ni 5,5 liter. Ini 10 liter. Okey, baik. Kalau kita tengok dari sini lah, dari persamaan perkaitan yang cikgu bagi tadi, 1 liter sama 1000 mililiter. Kalau 5,5 liter sama dengan berapa? 1 sama dengan 1000. Kalau 5 liter, ya 5000. 5,5, 500. Jadi 5,5 liter bersamaan dengan 5,500 mililiter. Kalau 10 liter, ini senang je. Kalau 1 sama 1000, 1 liter sama 1000. Kalau 10 liter, ya 10 liter bersamaan dengan 10,000 mililiter. 10 liter bersamaan dengan 10,000 mililiter. Senang ya itu. Jadi yang ni adalah perkaitannya 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Okey, baik. Kita tengok seterusnya. Termasuk yang seterusnya ialah bacaan. Jika kita dapat, kita nak tengok, nak baca ni, berapa isi padu air yang ada di dalam bekas ini. Dia ada sengatan-sengatan, ada takat-takat. Dia bagi tahu sini 1 liter. Air ni sampai tak 1 liter? Kalau 1 liter tentulah airnya sampai di sini. Cecair ni sampai di sini. Sampai tak nombor 1 liter ni. Jadi tapi berapa di sini? Macam mana? Yang ni yang kita nak belajar ini. Kita nak mudah bagi faham. Semua-semua nak faham. Jika ada cecair, kita nak baca macam mana. Okay, kita tengok dia tengah dia sampai di sini. Okey, yang tu yang pertama, kita tak tukarkan 1 liter ni kepada bacaan dalam mililiter. Itu yang pertama. Nanti anak-anak bila dapat jumpa ataupun dapat soalan macam ni kah, yang penting, yang pertama nak memudahkan kita faham, nak mudah kita baca. Bacaan yang pertama ni 1 liter ni kita gantikan kepada mililiter. Jadi 1000 mililiter. Seterusnya kita bilang apa? Macam minggu lepas yang cikgu ajak yang kita bacaan
timbang, alat menimbang. Sama juga yang ni pun. Siapa yang belajar minggu lepas, dia samalah. Jadi kita bilang sengatan. Sini ni sifar ataupun kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 1 liter ni ada 10 sengatan. Ataupun 10 takat, 10 takat ataupun 10 longkang. Cikgu kata longkang lah, bukan longkang tu. Ni, 1 kita bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab apa 10? Ada 10 sengatan. Dan kita nak tahu bacaan yang pertama ni berapa. Itu kita kena pastikan dulu berapa bacaan yang pertama di sini. Kalau sini 1000 ml bacaan pertama, kita dah buat macam mana? Ya, bagus. Samalah yang kita belajar minggu lepas. Iaitu kita yang kilogram dengan gram tu. Bacaan timbang. Jadi 1000 ni kita buat apa? 1000 kita bahagi dengan 10 sengatan. Bagi 1000 kita bahagi dengan 10. Ni 1000 semua kita bagi ada 10 sengatan sama dengan 100. Jadi bacaan yang pertama sini berapa? Ya, bacaan pertama ni 100 mililiter. Yang kedua? Ya, 200 mililiter. Yang ketiga 300, yang keempat 400. Jadi takat air yang ada, jumlah sisi padu air yang ada dalam bekas ini ialah berapa? Ya, 400 mililiter. Jadi 400 mililiter ni dalam liter. Dalam mililiter. Kalau dalam liter, 0.4 sifar. Kita boleh tulis, boleh baca 0.4 sahaja. Macam mana cikgu dah sebut dulu, cikgu masa zaman cikgu belajar dulu, cikgu tak kata sifar, cikgu kata kosong. Tak apalah, sifar ataupun kosong sama. 0.4 sifar liter ataupun 0.4. Sifar sini tak ada nilai. Jadi sini 0.1, 0.2 liter, 0.3 liter, 0.4 liter. Itu kalau dalam liter. Kalau dalam mililiter, 100 mililiter, 200 mililiter, 300 mililiter, 400 mililiter. Okey, jadi takat air dalam bekas ni ialah 400 mililiter. Itu kalau dalam liter. Kalau mililiter itu dalam mililiter, 400 mililiter. Kalau dalam liter 0.4. 0.4 ya, 0.4 liter. Kalau sebaliknya 0.4 liter bersamaan 400 mililiter. Kita terbalikkan. Dua-dua ni kita samalah. Yang ni kita sebut mililiter dulu. 400 mililiter sama 0.4. Kalau 0.4 liter sama 400 mililiter. Yang penting di sini kita kena bilang sengatan ni. Kalau ada kita bilang macam mana nak bilang? Kita kena bilang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai tahun nombor 1. Jadi kita bahagi 10. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Kita bagi 10 sama dengan 100 mililiter. Boleh tak? Boleh faham semua? Okey, cikgu harap anak-anak yang ada di depan cikgu ni fahamlah apa yang cikgu sampaikan. Itu yang pertama. Ada 10 sengatan. Okey, yang kedua, yang ni. Tak sama tadi bekas tadi. Okey. Kadang-kadang anak murid cikgu dia kata apa? Dia bilang 1, 2, 3. Cikgu 300 lah. 300 mililiter. Selalu macam tu. Ada dia main teka ya. 1, 2, 3 tak boleh teka. Kita kena buat bukti dia, kita bukti. Nak bukti dia macam mana? Macam tadi juga. 1 liter sama dengan berapa mililiter? Ya, 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Tulis, tak apa, kita tulis. Tak ada masalah. Kita tulis. Untuk kita nak nampak. Tapi siapa yang tak mau tulis, dia faham tak salah. Tapi ni cikgu nak tunjuk bagi maksudnya di sini 1 liter bersamaan 1000 mililiter.
mililiter. Okey, sekarang 1000 kalau tadi kita bahagi dengan 10. Sekarang nak bahagi dengan berapa? Ya, kita bilang. Sifar 1 sengatan, 2 sengatan, 3 sengatan, 4 sengatan, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai bawah 5. Jadi 1000 buat apa pula tadi? Tadi 1000 bagi 10, sekarang 1000 bahagi 5. Ya, 1000 mililiter kita bagi 5 dapat berapa? Dapat 200 mililiter. Jadi, bacaan yang pertama sini berapa? Ya, bacaan pertama 200 mililiter lah. Ya. 200 mililiter kalau dalam liter 0.2 liter. Okey, yang kedua 400 mililiter. Ya, 400 mililiter. Bila 400 mililiter dalam liter yang tadi 400 mililiter dalam liter 0.4 liter. Ya, bagus. Okey. Sekarang kita tengok berapa bacaan air tersebut. Ya, 600 mililiter. Okey, bolehlah bacaannya ialah 600 mililiter. Ya, 600 mililiter ni adalah bersamaan berapa dalam liter? Kalau 400 0.4. Kalau 600 ya 0.6. Sifar ataupun 0.6 saja dalam liter. Nah, jadi itu cara dah. Yang penting ialah di sini kita kena tahu. Kita jangan teka kata-kata 300 lah, tak boleh. Kita kena buat pengiraan. Pengiraannya ialah di sinilah. Kita bilang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1 liter. Ataupun sampai 1000 mililiter. 1000 kita bagi 5 dapat 200. Jadi sini 200, 400, 600, 800, 1000. Ya. Jadi jumlah isi padu yang ada dalam bekas ni ialah 600 mililiter sama dengan 0.6 ataupun 0.6 liter bersama dengan 600 mililiter. Okey. Boleh tak? Mudah saja yang ni. Dua dah contoh. Yang pertama tadi di sini kita kena ingat. Bahagi dengan yang pertama tadi bahagi dengan 10. Lepas tu yang terkini ni ialah bahagi dengan 5. Baik. Kita tengok contoh yang ketiga. Ada contoh yang ketiga? Ya, yang ni. Sekali pandang dah kita dapat tahu dah cecair yang ada dalam bekas ni lebih daripada 1 liter. Lebih daripada 1 liter macam mana nak buat? Macam tadi juga. Kita buat macam tadi juga, seperti tadi juga. Kita tukarkan apa? Tukarkan ya, liter ni kita tukarkan 1 liter bersamaan. Ya, yang ni yang pertama. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Baik, 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Sekarang kita nak bagi berapa? Kalau tadi bagi 10, bagi 5. Yang ni bagi berapa? Kita bilang. Yang kata 1 di sini. Okey, sini sifar 1, 2, 3, 4. Bagi 4. 1 liter kita bagi 4 ataupun 1000 mililiter kita buat apa? Ya, kita bagi dengan 4. Yang tu kena faham. Ada jawapannya ialah berapa? 1000 kita bagi 4. 1, 2, 3, 4 dapat 250 mililiter. Tahu mana isi 250 mililiter? Ya, di sini. Sini bacaan yang pertama ni. Situ 250 mililiter. Yang kedua, kita tambah lagi 250 mililiter. 250 tambah lagi 250 jadi 500. Ya. 500 mililiter. Kalau tadi 1000 mililiter, kalau sini 500 mililiter, ya bersamaan dengan setengah liter. Ataupun 0.5 liter. Okey, sini bacaan dia 750. 250, 500, 1000. Jadi di sini mestilah tambah lagi 250. Jadi berapa? 1250 mililiter.
Jadi berapa bacaan isi padu air dalam bekas ni? Ialah berapa? Ya, 1250 mililiter. 1250 mililiter. Berapa kalau dalam liter? Berapa kalau dalam liter? Berapa kalau dalam liter? Dalam liter ialah 1.25 kosong ataupun 1.25 liter. Itu kalau dalam liter. Jadi 1250 mililiter, 1250 mililiter bersama dengan 1.250 liter ataupun 1.25 liter. Baik, satu lagi kita kena tahu baca macam mana? Liter dan mililiter. Kalau dalam liter dan mililiter, bacaannya liter dan mililiter. Ini bacaan dalam liter saja, keseluruhan liter. 1250 mililiter. Ini bacaan keseluruhan dalam liter. 1.25. Kalau liter dan mililiter? Ya. 1 liter 250 mililiter. Ketiga-tiga ni kita kena tahu. Ada bacaan dalam mililiter sahaja, ada bacaan dalam liter sahaja dan ada bacaan dalam gabungan liter dan mililiter. Ya. 1 liter 250 mililiter. Ketiga-tiga tu kita kena tahu. 1 liter 250 mililiter bersamaan dengan 1.25 liter bersamaan dengan 1250 mililiter. Okey, boleh? Boleh semua? Okey, cuba ingat lagi. Jadi yang pertama tadi di sini kita buat apa yang pertama? Bahagi berapa? Ya, bahagi 10. Yang kedua, bahagi 5. Buat catatan tak? Buat catatan, ini penting. Dan yang ketiga, bahagi 4. Okey. Seterusnya. Banyak ni. Okey. Berapa bacaan air? Itu. Yang pertama, kita mesti tahu bacaan dia lebih daripada 2 apa ni? 2 liter. Ya, bagus. Lebih daripada 2 liter. Berapa bacaan di sini? Yang ni. Jangan teka-teka. 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 atau 2,000 liter, 2,500, 2,400. Tak boleh. Macam mana kita nak buat? Bila ada 2 di sini. Walaupun ada 2 sini, 3, 4, 5 atas. Yang pertama, mesti kena ambil yang 1 liter. Cara mudah lah ini untuk nak memudahkan. 1 liter sini, kita ambil 1 liter. 1 liter sama berapa dalam mililiter? Ya, bagus. Sama 1000 mililiter. Okey, sekarang 1000 mililiter ni, kalau yang pertama tadi kita bahagi 10, tu bahagi 5, bahagi 4. Dalam gambar ni, yang ni, situasi ni, kita bahagi, jangan bagi 1. Bagi 1 dapat yang tu. Kita bilang sini. 1, 2. Ya, kita bahagi 2. Ada 2 sengatan. 2 longkang. 1, 2. 1000 bagi 2 dapat 500 mililiter. 1000 liter bahagi 2 dapat 500 mililiter. Jadi bacaan yang pertama sini berapa? Ya, 500 mililiter. Lepas tu 1000 mililiter. Lepas seterusnya 1500 mililiter. 2 liter, 2000 lah. 2 liter 2000 lah, 2000 mililiter. Okey. Jadi sini tadi berapa bacaannya ni? Ialah 500. Ya. Jadi 2500 mililiter. Jadi isi padu yang ada dalam bekas ini ialah 2500 mililiter. Okey, itu baru kita tahu baca. Kita tahu baca dah, kita tahu dah ukuran air, isi padu air ada dalam bekas ni ialah sebanyak 2500 mililiter. Kalau dalam liter? Kalau dalam liter, kalau sini 1, 2, sini ialah, ya, berapa dalam liter? Ya, bagus. 2.5, dalam liter dan mililiter. Dalam liter, 2 liter, 500 mililiter. Itu dalam liter dan mililiter. Kalau dalam liter, 2.5 liter. Ya, sama semua ni.
Jadi ketiga-tiga ni kita kena tahu baca. Kita kena tahu maksudnya ini dalam bacaan keseluruhan mililiter. Keseluruhan mililiter ialah 2500 mililiter. Kalau jawapan nak dalam liter dan mililiter, 2 liter 500 mililiter. Kalau jawapan nak dalam liter sahaja, 2.500 ataupun 2.5 liter. Kita kena tulis 2.5 pun boleh. Sebab sifar-sifar ni tak ada nilai. Jadi 2.5 liter. Itu dalam liter. Boleh nak? Okey. Kesimpulannya kita dapat tahu bahawa 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Lepas tu bacaan ni dalam satu tu kita berdasarkan apa? Kita berdasarkan sengatan. Ada 2 sengatan. Kalau 2 sengatan kita bahagi 2. Maksudnya ada 2 saja daripada 2. Ini contohlah, bukan yang ni lah. Maksudnya yang terkini tadi kita belajar tadi. Lagi, selepas bagi 2, ada bahagi dengan 4. Seterusnya, 5. Seterusnya, 10. Ini yang selalunya ada sengatan-sengatan. Yang penting kita ketahui yang ni lah. Tadi ya kita tunjuk, kalau ada 2, kita bahagi 2. Kalau ada 4 sengatan, kita bahagi 4. Kalau ada 5 sengatan, bahagi 5. Kalau ada 10 sengatan ataupun 10 longkang, 10 takat, kita bahagi 10. Kalau bahagi 2 dapat apa tadi? 1000 ml bagi 2? Ya, 500 ml. 1000 ml bahagi 4? 200 ml. 1000 ml bagi 5? 200. 1000 ml bagi 4, 250. 1000 ml bagi 5, 200 ml. Kalau 1000 ml bagi 4, bagi 10, 100 ml. Ini kesimpulannya yang ada dalam sesuatu bekas. Ada bagi 2, bagi 4, bagi 5, bagi 10. Kalau kita kuasai yang ni, dia bagi macam mana pun, macam mana yang kita nampak, sesuatu bacaan dalam satu bekas, kita boleh. Okey, kita tengok. Boleh faham semua? Dah buat catatan? Yang ni. Kesimpulannya, ada bahagi 2. Kalau bagi 2, isi padunya 500. Yang mula-mula, takat mula ni, 500 kalau ada 2 sengatan. Kalau ada 4 sengatan, yang mula ancah 250. Kalau ada 5 sengatan, yang mula-mula bacaan yang mula ialah 200. Kalau ada 10 sengatan, bacaan yang mula-mulanya ialah 100 ml. 100 ml ni berapa kalau dalam liter? Ya, 0.1 ataupun 0.1 liter. Kalau 200 ml, 0.2 liter. 250, 0.25 liter. Kalau 500, 0.5 liter. Ya, itu. Baik, kita uji minda sekejap. Semua anak-anak cikgu tulis A 2 liter sama berapa dalam mililiter? Isi jawab. Okey. 2 liter sama berapa? Anak-anak yang ada bersama cikgu yang bersama online ni cuba jawab. Cuba jawab, cikgu bagi ya. Cuba jawab. Cuba isi A B D C tu, A B C D E. Cuba jawab tengok. Boleh tak jawab? Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Cuba isi. Sekejap lagi kita semak sama-sama. Siap? Boleh? Mudahnya nak. Ini KSI kita belajar mudah-mudah sampel-sampel yang anak-anak semua faham. Okey, kita tengok. Semak A. 2 liter. Sama berapa? 2000 mililiter. Bagus. 2 liter 500 mililiter. Dia nak dalam liter ke dalam mililiter ke semua? 2 liter 500 mililiter dalam mililiter semua. Ini mililiter dah. Jadi yang mana yang kita tukar? Ya, 2 liter. 2 liter sama apa tadi tu?
2,000. Jadi 2,000 dengan 500 jadi 2,500. Ya, bagus. 3,5 liter nak dalam liter, dalam mililiter, ha. 3,5 liter sama berapa dalam mililiter? Ya, 3,500 mililiter. 5,600 mililiter sama berapa dalam liter? Ha, ni kita tengok sini, kalau 3,5 liter 3,000, kalau 5,000 kita terbalikkan jadi 5,6 liter. Okey. 6,350 mililiter sama berapa dalam liter dan mililiter? 6 liter. Okey, 6 liter betul. Seterusnya 350 mililiter. Ha, ini. Anak-anak. Baik. Kita tengok seterusnya. Ha, ini. Ini soalan. Rajah di bawah menunjukkan isi padu air dalam sebuah bikar. Cakap ni. Berapa bacaan isi padu air tersebut? Ha, inilah. Macam mana kita nak buat? Jawapannya mesti lebih daripada 3 liter. Ada, kebanyakan dia bilang, ada 1, 2. Ha. 1, 2. Jadi 3,2 liter. Dia tulis macam tu. Ataupun 3,200 mililiter. Jawapan nak apa? Ha, dalam mililiter. Isi padu air dalam mililiter, di dalam bekar itu. Ha, berapa macam mana nak buat? Proses dia. Yang pertama, kita tukarkan liter kepada mililiter. Itu yang mudah. Ha, sama 1,000 mililiter. Sekarang, kita nak bahagi berapa? 10, 5, 4, 2. Kita bajak tadi. Kita tengok, kita bilang sengatan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 1,5 ada 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Kena bilang tempat sampai 1 lah. Ataupun longkang dia. Ada berapa sengatan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1,000 kita bahagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1,000 bahagi 5. 1,000 bahagi 5 dapat berapa? Ya, dapat 200. Dapat 200 mililiter. Jadi bacaan yang pertama sini berapa? Ya, 200 mililiter. Seterusnya 400, 600, 800, 1,000 mililiter. Betul lah tu. Itu yang pertama mesti kita buat. Ya. Okey, 200 mililiter. Kalau sini 200 mililiter, sini berapa? 3,200. Yang atas 3,400. Ya, jadi berapa jumlah isi padu air dalam bikar tersebut? Ya, jawapannya ialah dalam mililiter 3,400 mililiter. Boleh faham? Itu kalau jawapan nak dalam mililiter. Kalau jawapan nak dalam liter, ya, 3,4 liter. Kalau jawapan nak gabungan, jawapan nak liter dan mililiter. 3 liter 400 mililiter. Ya. Ya, bagus. Ini soalan ni dalam mililiter lah. Dia nak jawapan dalam mililiter. Jadi kita pergi dalam mililiter lah. Itu. Okey, seterusnya. Ini soalan. Gabungan. Tambah dan tolak. Nak buat macam mana? Nak selesai macam mana? Okey, anak-anak cuba selesai sekejap. Anak-anak cuba cari jawapan sekejap. Berapa jawapannya? Cuba cek tengok berapa jawapannya. Okey, kita buat sama-sama. Macam mana kita nak buat dia?
Jawapan nak dalam liter dan mililiter. Okey, kita tak payah perlu tukar kepada unit, kita ikut apa yang diberi. Liter dan mililiter. Buat macam tu. Tak ada masalah kalau anak-anak nak tukar dulu semuanya kepada mililiter. Cikgu boleh tak saya nak tukar 5 liter, 500 mililiter ni kepada liter semua? Boleh, tak salah. Ataupun kepada mililiter semua dulu. Sekali lagi, last kali baru saya tukar liter dan mililiter. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau saya, main ni contoh lah cikgu buat. Kalau sini liter, liter. Sini mililiter, kita buat tempat dia. 1 liter kita dah tahu dah sama 1000 mililiter. Kita tulis sini 5 liter, sini 550 mililiter. Sini 4 liter tambah 4 liter tambah 340 mililiter. Berapa jawapannya? Sifar 5 tambah 4 9, 5 tambah 3 8. Okey. 5 liter tambah 4 liter 9 liter. Jadi yang pertama 9 liter 890 mililiter. Lepas tu buat apa pula tu? Tolak. Yang ni mudah. Tolak. Biasa. Boleh terus tolak? Boleh. Sebab besar. Jadi sini. Okey. Jadi jawapannya 8 liter 650 mililiter. Ya, itu jawapan dalam liter dan mililiter. Mudah saja. Kita buat macam ni. Kita tak perlu tukar-tukar. Teruskan jawapan kepada liter dan mililiter berkena jawapan. Okey, seterusnya kita tengok yang ke seterusnya. Yang ni tolak dengan tambah. Jawapan nak dalam mililiter. Kita tengok jawapan dulu. Jawapan nak dalam mililiter. Ini kita jawab mengikut kehendak jawapan. Jawapan nak mililiter, jadi kita kena buat apa? Ya, nak mudah kita tukarkan liter dan mililiter kepada mililiter semua. Mana lagi tukar? Dua tu. Cuba anak-anak tadi kita tukar dah. 6 liter 778 mililiter. 6 liter 78 mililiter. Berapa je? Berapa? Ya. 6078 mililiter. Kalau 3 liter 885, sekali lagi kita tukar. Sekarang kita nak buat apa ni? Tolak. Ya. 988. Mudah saja. Tolak. Okey. Seterusnya, dapat jawapan. Kita apa? Kita tambah pula. 3 liter 885 sama dengan 3885. Kita tambah. Dapat berapa? Cuba tambah. Cuba tambah. Mudah lah. Okey. Jawapannya ialah, kita terus senang. 8,975 mililiter. Sebab jawapan nak dalam mililiter. Okey. Okey, yang terakhir. Seterusnya. Jawapan nak apa dah? Liter dan mililiter. Ya, cikgu buat terus senang. Liter dan mililiter. Kita tulis. Yang ni pangkat sini. Okey, baik. 198 mililiter nak tolak 662 mililiter. Boleh tolak tak? Cukup tak tolak? Tak cukup. Di sinilah kita kena faham. Kita kena kumpul semula ataupun kita ambil sebelah, kita pinjam sebelah kan, kita takutlah kumpul semula. Tapi kita kena faham. Sebelah sini bahagian liter, sebelah sini bahagian mililiter. Yang ni yang cikgu nak tekankan di sini. Sebelah sini bahagian mililiter, sebelah sini bahagian liter. Nak tolak tak boleh. 1900 nak tolak 198 nak tolak 662 tak boleh. 8 tolak 2, kita baca keseluruhan. Okey, baik. Jadi kita ambil pada 12 apa tu? Ini adalah 12 liter. Kita ambil 1 liter. Bila ambil 1 liter, terkumpul semula 1 liter, kita jangan terus tulis 1 di sini.
Cikgu tak mau buat macam tu. Maksudnya kita nak kena tukarkan dahulu. Satu ini adalah 1 liter sama dengan berapa dalam mililiter? Ya, sama dengan 1000. Ini kita tulis yang ni baru kita nampak. Ini cikgu nak bagi tunjuk bahawa kita jangan tulis 1. Kita ambil 1 ni adalah 1 liter. Ini 1 liter sama dengan apa? 1000 mililiter. 12 liter dah tinggal lagi 11. 12 liter dah tinggal 11 liter. Kita tulis 11 liter. Jadi 1000 mililiter dari mana? Dari sinilah. Dari 12 tadi ni kita ambil 1. Kita ambil 1 apa? 1 liter. Jadi 1 liter sama dengan berapa dalam mililiter? 1000 mililiter. 1000 mililiter ini barulah kita tambah dengan 198. Dia jadi 1198. Ini kita tambah. 1198 baru boleh tolak dengan 662. Okey, 8 tolak 2. 6, 9 tolak 6. 3. Ini kita baca keseluruhan. 11 tolak 6. 11 tolak 6 tinggal 5. 10, sini 11 tolak 10, 1. Jadi 1 liter. Peringkatnya di sinilah. 1000 ni. 1000 ni 1 liter adalah 1000. Seterusnya kita tambah dengan 22 liter 464. Tambah terus boleh tambah lah. 6 tambah 4, 10, 1, 1000. Okey. 1000 apa ni? 1000 apa ni? 1000 mililiter. 1000 mililiter sama apa tadi yang kita belajar? 1000 mililiter. 1000 mililiter sama dengan 1 liter. Jadi 1 tambah 20, 22. Jadi 23. Ini 20, jawapannya 23 liter 1000 mililiter. Boleh dah macam tu kita nak tulis. 23 liter 1000 mililiter. Tak berapa tepat. Sebab 1000 mililiter dia sama dengan 1. Kita boleh bundarkan. Kita boleh tukarkan. Kita buat persamaan. 1000 mililiter sama 1. Jadi kita tukarkan dia menjadi 1 liter. 1000 mililiter ni menjadi 1 liter. Kita tukarkan dia. Jadi 23 liter ni menjadi 24 liter. Jadi jawapan akhirnya ialah 24 liter. 24 liter. Jadi di sini 24 liter. Boleh faham tak? Apa yang telah kita cikgu tengok contoh lah. Okey, di sini kesimpulannya yang pertama kita belajar ialah bacaan, cara nak baca, iaitu kita bahagi dengan 2, bahagi dengan 4, bahagi dengan 5, bahagi dengan 10. Itu bacaan isi padu air dalam bekas. Lepas tu nak tolak, nak tambah di sini yang penting. Kalau 1 dia jadi 1000. Bila 1 liter masuk belah mililiter, tukarkan. Kan? Lepas tu jawapan jadi 1 liter balik, tukar menjadi 1 liter. Lepas tu kita tambah. Boleh faham tak? Jadi apa yang telah cikgu sampaikan ini, cikgu harap anak-anak dapat ikutilah. Nanti buat catatan dan sama-samalah cikgu sampaikan ni untuk memahamkan apa yang ada dalam sukatan kita, apa yang kita belajar di rumah, dan sama-samalah buat ulang kaji lagi. Tengok buku teks, buat latihan lagi. Ini satu sahaja kemahiran yang telah kita pelajari hari ini, dan cikgu berharap apa yang telah cikgu sampaikan ini anak-anak dapat kuasailah dengan baik. Ya, bagus. Kepada mereka yang respon, komen dalam live Facebook cikgu ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang sudi bersama dengan cikgu pada pagi ini untuk kita sama-sama mengisi slot polis mengaji tuition online hari ini. Cikgu ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang kita sama-sama mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Pada minggu ini adalah minggu PKP pemilihan. Kita jaga kita pasti menang, insya-Allah. Jadi dengan itu cikgu sudahilah slot kita pada ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah,
Aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.